Kita baca Fatihah dulu sekali ya. Kita hadiah pada Rasulullah. Kemudian kita hadiah kepada Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama yang solehin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan berkata, amma tasdahi ya nafsi amma anna laka an tatubi wa tawja'i alaka taqah bi azabillah alaka taqah bi saqatillah. Tiadakah malu wahai diriku, tiadakah engkau hampir bagimu bahawa taubat dan kembali? Adakah bagimu kuasa dengan seksa Allah Ta'ala? Adakah kamu kuasa dengan muka Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dan engkau ulang-ulangkan daripada zikir ini banyak-banyak dan kamu menangis, kemudian engkau angkatkan dua tanganmu kepada Tuhan yang amat kasih sayang Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini selepas kita sembahyang sunat taubat kepada Allah, dan kita sujud, kita banyak doa dan kita menangis ketika kita duduk di hadapan Allah, dan kita ketika itu hanya dengan Allah Ta'ala. Digalakkan kita semayang pada malam-malam hari dalam keadaan bersunyi-sunyian ketika kita hanya bersama dengan Allah. Maka selepas daripada kita semayang sunat taubat, yakni apabila kita merasa diri kita bersalah dan lalu ingin bertaubat kepada Allah, maka hendaklah kita mandi. Bila kita mandi itu, kita boleh niat saja, aku mandi sunat taubat, menyucikan daripada hadas besar dan kecil, dan juga dosa besar dan dosa kecil kerana Allah Ta'ala. Lalu kita mandi. Lepas daripada mandi semua, kemudian kita pun mengambil air wudu, air semayang. Kemudian kita pun pergi dekat sejadah menghadap kiblat, semayang 2 rakaat. Semayang 2 rakaat ataupun semayang 4 rakaat dipanggil semayang sunat taubah. Sebagai kita nak bertaubat kepada Allah. Jadi sebelum kita nak semayang tu, kita dikhendaki beristighfar banyak-banyak. Astaghfirullah, astaghfirullah, banyak-banyak aku minta ampun pada Allah. Kemudian lepas pada istighfar sebanyak mana yang boleh, maka berselawatlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak mana yang kita mampu. Kemudian angkatlah takbir semayang 4 rakaat. Sambil semayang itu ingatkan kita ni banyak dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau boleh biarlah kita menangis, merayu kepada Allah supaya Allah Ta'ala menerima amal ibadat kita. Lepas daripada sembahyang, kita hendaklah mencela diri kita. Kita sebut nama kita, saya, ya Allah, aku ini Sianu bin Sianu, banyak melakukan dosa kepadamu. Lalu menceritakan dosa kita di hadapan Allah. Yang dosa orang lain tak tahu, kita saja tahu. Kita cerita kita pernah buat apa-apa satu persatu, sebanyak mana yang kita ingat dosa kita, kita sebut berlaku semua di hadapan Allah Ta'ala. Baik dosa sekecil-kecilnya hingga kepada dosa sebesar-besarnya. Sebut dosa di hadapan Allah Ta'ala supaya kita mengaku bahawa kita ini berdosa. Kemudian menangislah kita di hadapan Allah. Pastikan sampai menangis dan berazam bersungguh-sungguh. Dosa yang telah kita sebut tadi, minum arak, berjudi, berzina, macam-macam kita sebut tadi,
maka kita azam dalam hati bahawa kita tidak akan mengulangi lagi. Sama ada kita boleh buat ataupun memang kita tak boleh buat, kita tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut. Dengan arti kata niat pun tambah buat, niat pun tambah dah. Kita pun bersungguh-sungguh menangis di hadapan Allah. Lalu kita kata, amma tastahi ya nafsi, wahai jiwa aku tak malu ke di hadapan Allah? Tiadakah malu wahai diri aku, wahai jiwa aku, tidak malukah kamu duduk di hadapan Allah? Tiadakah hampir bagimu, adakah kamu ini benar-benar bertaubat dan kembali? Dan adakah bagimu kuasa dengan seksa Allah? Dan adakah kita ini mampu menahan seksa Allah Subhanahu wa taala? Seksa azab daripada Allah. Dan adakah kamu kuasa menahan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Ketika itu kita akad doa ni ataupun kita menyebut nama Allah bersungguh-sungguh. Sampai kalau boleh ketika kita kata macam tu bercucuran air mata kita. Memang benar-benar insaf, rasa takut kepada Allah dan menyedari bahawa kita adalah hamba Allah Ta'ala yang sangat hina di hadapan Allah. Lalu dia kata, angkat tangan kamu. Kalau boleh angkat tangan tinggi sikit. Sambil angkat tangan, sambil cerca hina diri kita, mengadu di hadapan Allah dalam keadaan menangis ketika itu. Dan angkatlah tanganmu kepada Tuhan yang amat kasih sayang Subhanahu wa taala. Minta ampun bersungguh-sungguh kepada Allah, yang Allah Ta'ala itu maha pengasih lagi maha penyayang, dan Allah Ta'ala itu menerima taubat. Inilah dia yang dikatakan taubat. Selagi mana kita tak buat macam ni, kita bukan lagi orang yang bertaubat. Kita sembahyang, kata ulama, orang yang sembahyang dalam keadaan tidak bertaubat, dalam sembahyang tidak bertaubat lebih baik ahli maksiat yang sentiasa bertaubat. Ahli maksiat yang buat dosa tapi dia sedar dia buat dosa lalu bertaubat, lebih baik daripada ahli ibadat yang buat ibadat tapi tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang ditunjuk oleh Al-Imam Ghazali, bila kita kata nak bertaubat, bukan kata astagfirullah saja, tidak. Kita kena duduk betul-betul depan Allah pada waktu malam, kalau boleh waktu malam ataupun di waktu yang sunyi. Kalau andai kata di waktu ini kita duduk seorang diri kat rumah, suami kita tidak ada, pergi kerja, anak kita pergi sekolah, kita duduk seorang diri, dan masa ni pun boleh kita beristighfar, menangis di hadapan Allah. Pastikan kita hanya dengan Allah Ta'ala, tapi kita kena hina diri kita. Kita nak buang kesombongan yang ada dalam diri kita. Kita ni banyak sombong dalam hati kita, jadi kita buang kesombongan yang mengaku bahawa kita ni memang benar-benar hina pada Allah. Lalu kita cerita, sebut satu persatu dosa. Biar kita sebut satu persatu, biar kita rasa lemah, tak urut kita. Kerana rasa sangat malu di hadapan Allah, kerana menyedari bahawa dosa kita ni sangat banyak di hadapan Allah. Oleh kerana kita tidak menyebut dosa kita, oleh kerana kita tidak mengingati dosa kita, bila kita tidak ingat dosa kita, kita tak sebut dosa kita, itu kita jadi sombong dengan Allah, tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak kalau boleh kita duduklah seorang diri dengan Allah, terutama pada waktu malam sebelum daripada sucikan diri kita, kemudian ambil wuduk, kemudian beristighfar banyak-banyak dengan Allah Ta'ala, kemudian bertaubat pada Allah, dan malam hari munajat lah, baru kita rasa manis kita dengan Allah, baru kita rasa kita ni benar-benar hamba pada Allah. Selama ni Allah Ta'ala beri nikmat pada aku tak sebut pun. Allah Ta'ala beri nikmat, aku balas dengan dosa. Allah Ta'ala beri nikmat, aku angkatkan amal ibadatku dengan dosa, bercampur dengan dosa. Jadi akhir sekali, biar kita duduk depan dia. Lepas pada tu kita kata Imam Ghazali kata, wahai jiwa yang banyak dosa, tidak malukah kamu dengan Allah? Tidak malukah kamu dengan Allah? Adakah kamu ni betul-betul nak bertaubat kepada Allah? Kamu nak menghampirkan diri kepada Allah? Tahankah kamu siksaan Allah Subhanahu wa taala? Siksa Allah Taala sangat azab. Dalam satu hadis mengatakan serengan-rengan azab di dalam api neraka, yakni apabila diletakkan bara api di bawah tapak kaki, di bawah teropah bawah tapak kaki kita, kemudian bergelegak kepala otak. Inilah yang paling ringan seksa di negeri akhirat. Belum lagi dibakar, hanya diletak bara api sahaja. Diletak bara api di bawah tapak kaki.
lalu cari kepala otak lantaran terlampau panas azab api neraka. Tahankah kamu menahan api neraka Allah Ta'ala? Tahankah kamu azab Allah Ta'ala? Dah sanggupkah kamu nak berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala sangat marah pada kamu, sangat murka kepada kamu? Maka kita duduk malam-malam, duduk depan Allah, cela diri kita, cela diri kita. Bila kita buat macam tu, barulah daripada satu hari pada satu hari baru kita rasa teringat ke mati, rasa takut, rasa nak buat amal ibadat. Itu dah ditimbul. Sebab tu hari ni kita tak ingat ke mati. Sebab apa tak ingat ke mati? Sebab maksiat duduk depan mata. Macam mana nak ingat ke mati? Siang malam TV duduk depan mata. Keliling kita maksiat. Telinga kita dengar macam-macam muzik-muzik yang melalaikan kita. Bila perkara ini melupakan kita kepada mengingati mati. Bila kita lupa ingat kepada mati, lalulah kita mengabaikan melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak dapat tidak, biarlah kita menangis di hadapan Allah. Lalu kita berkata lagi, dan berkata kamu, ya Rabbi abduka muznib, muznibu ataka bil uzri fa'fu anni bijudika wa taqabbal minni bifadlika wanzu ila birahmatika. Kemudian kata lagi Imam Ghazali ajar kita pula, bila kita duduk di hadapan Allah, lepas kita kata tak malukah kita dengan Allah, lalu kita kata, ya Tuhanku, hamba-Mu yang banyak dosa ini, hamba-Mu yang banyak melakukan maksiat terhadap-Mu, hamba-Mu ini yang banyak dosa telah datang kepada Dikau, ya Allah, hari ini hamba-Mu datang padamu. Selama ini hamba-Mu ini yang telah lupa kepadamu, ya Allah, hari ini hamba-Mu datang kepadamu. Masa tu kita kata, ya Allah, aku datang kepadamu, ya Allah, dengan minta uzur, yakni minta kemaafan. Minta kemaafan, minta uzur, maka maafkan olehmu daripada aku, yakni maafkanlah aku, ampunilah dosa-dosaku. Dosa-dosaku. Jadi kita, kehidupan kita kena lalu jalan taubat. Jangan kita beribadat kepada Allah tidak lalu jalan taubat. Lalu ibadat kita ni bergelumang dengan dosa, bergelumang dengan kotoran, maka macam mana Allah Ta'ala nak menerimanya? Sedangkan disebut dalam hadis, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah seperti ia tidak ada dosa, seperti ia baru keluar daripada perut ibunya, tidak mengandungi dosa kerana sudah dihapuskan oleh Allah. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah Ta'ala hapuskan sebahagiannya dan Allah Ta'ala nak menetapkannya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kita kata, ya Allah, ini hamba-Mu datang kepadamu, hamba-Mu yang banyak dosa, hamba-Mu yang lalai kepada Allah, hamba-Mu yang penuh dengan kesombongan di dalam hati. Hari ini berjumpa dengan kamu, datang menghadap-Mu, ampunkanlah oleh-Mu akan daku, ampunkanlah aku dengan kemurahan-Mu, dengan kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sangat murah. Tiap-tiap hari kita buat dosa, tapi nikmat tidak berkurangan. Semakin dia buat dosa, kadang-kadang semakin ditambahnya nikmat. Lalu manusia menyangkakan bahawa apabila Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia, dia menyangkakan bahawa dia dimuliakan oleh Allah, tetapi dalam waktu yang sama dia abaikan tanggungjawab dia terhadap Allah. Lalu dia mengatakan bahawa dia mulia, Allah Ta'ala kasih kepada dia, sedangkan Allah Ta'ala menghina dia kerana dia ini lalai kepada Allah. Cukuplah kita dikira jauh dengan Allah apabila hati kita tidak mengingati Allah, apabila kita tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak mana yang kita duduk depan Allah Ta'ala seorang diri munajat pada Allah. Berapa kali kita duduk depan Allah, kita sebut depan Allah, ya Allah, ya Allah, aku ini hamba-Mu yang banyak dosa. Berapa kali kita mengaku begitu di hadapan Allah? Banyak mana kita beritahu kepada Allah, ini hamba-Mu yang banyak dosa berdatang kepada kamu. Jadi nak beritahu, cukuplah seorang itu dikira jauh dengan Allah apabila hatinya tidak mahu bertaubat, lebih-lebih lagi tidak merasakan bersalah di atas dosa yang telah dilakukan. Maka dengan kemurahan Allah,
dan terima daripadaku dengan kurniaan engkau. Terimalah kurniaan Allah, kurniaan engkau ya Allah. Allah Ta'ala mengurniakan keampunan. Ingat, keampunan Allah Ta'ala ini lebih besar daripada kemukaan Allah. Kalau kemukaan Allah lebih besar daripada pengampunan, nescaya binasa habis. Oleh kerana pengampunan Allah Ta'ala ini besar, maka manusia dibiarkan melakukan maksiat, dosa dan sebagainya dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita minta pada Allah dengan kemurahan Allah supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kurnia apa? Kurnia hati yang ingin bertaubat kepada Allah, kurniakan hati yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan minta Allah Ta'ala tu kurniakan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tilik olehmu kepada aku ya Allah, ya Allah, lihatlah kepada aku ini ya Allah, hamba yang banyak dosa, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu ya Allah. Lihatlah kita, tengoklah kita datang kepada Allah, kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam banyak melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita ini di antara tanda kita ni banyak dosa. Apabila perkara kebaikan kita kurang semangat, apabila perkara maksiat kita betul-betul semangat, apabila saja nak buat perkara baik kita buat lambat-lambat saja, apabila perkara yang tidak baik kita cepat-cepat. Ini di antara tanda kita ni banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kita duduk di hadapan Allah, mengadu pada Allah Ta'ala dan minta Allah, maafkanlah aku, lihatlah aku, tengoklah aku, lihatlah kepada aku dengan pandangan rahmatmu, pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan memandang yang penuh dengan kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu berkata, Allahumma ufirli ma salafa minan zambi wa'asimni fima baqiya minal ajal, fa inna khairati kullaha biyadika wa anta bina raufur rahim. Maka dia kata, ya Tuhanku, Allahumma ufirli, ya Tuhanku, ampunkanlah bagiku barang yang telah terdahulu. Barang yang telah terdahulu, yakni dosa-dosa yang terdahulu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah segala dosa-dosaku. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, apa yang telah aku buat secara terang-terang, apa yang aku buat secara sembunyi. Minta Allah Ta'ala ampunkan secara terang-terangan dan juga secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi macam mana? Kita seorang diri saja buat dosa. Buat dosa. Jadi nak beritahu, minta Allah Ta'ala ampunkan bagi kita barang yang telah kita lakukan dahulu, dosa-dosa yang telah kita lakukan dahulu. Ini dipanggil taubat. Taubat ini dihapuskan dosa-dosa besar. Kita kena faham bahawa dosa-dosa besar yang kita buat selama ini tidak akan terampun kecuali dalam keadaan taubat nasuha. Taubat nasuha bermakna kalaulah banyak dosa besar yang kita buat selama ini, dan selama ini kita tak buat pun taubat sebagaimana yang telah diajar oleh Al-Imam Ghazali, bermakna kita bukan lagi bertaubat kepada Allah. Bermakna dosa-dosa besar yang dahulu yang telah kita lakukan akan berterusan ada di dalam diri kita. Allah Ta'ala berfirman, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ketahuilah muslimat sekalian dan seterusnya kepada orang-orang yang beriman, barang siapa yang melakukan satu dosa, dia buat satu dosa, bala man kasaba sayyi'atan, siapa yang berusaha melakukan satu dosa, wa ahatat bihi khati'atu, kemudian dosa itu menjadi rutin bagi dia, jadi kebiasaan bagi dia, jadi sedar dilingkungi oleh dosa dalam kehidupannya, fa ulaika ashabun nar, ketahuilah dia adalah ahli neraka dan dia kekal di dalam neraka. Ini kalau orang tu buat dosa, kemudian dosanya merasa biasa. Sebab kita ni nak beritahu, bila nak buat dosa, Allah Ta'ala campurkan hati rasa bergetar, rasa tak sedap, ataupun berasa dalam keadaan kita hati keluh kesah. Ini tandanya sesuatu tu dosa. Sebab tu dia kata dosa ini mendatangkan keluh kesah. Kebaikan ini, pahala ini mendatangkan ketenangan.
Sebab tu kita buat pahala tenang je. Tak ada orang semayang jadi keluh kesah. Kalau dia keluh kesah tu bukan sabit semayang, sabit masalah yang lain. Jadi nak beritahu hati kamu ni, kalau kamu buat baik jadi tenang saja, kalau buat jahat jadi keluh kesah. Jadi peringkat kita ni, peringkat kita tak pernah buat dosa tu. Bila kita nak buat, hati kita tak sedap. Bila hati kita tak sedap saja, kemudian kita cuba buat, akhir sekali jadi biasa, jadi sedap buat. Jadi perkara tu perkara biasa saja. Perkara biasa saja, akhir sekali Allah Ta'ala kata, siapa yang mengekalkan dosa besar, kalau dia buat satu dosa besar, kemudian dia kekalkan dosa besar, confirm dia adalah ahli neraka, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ni banyak buat dosa besar, kita takut kepada Allah Ta'ala, takut kembali, tidak dapat tidak, hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dosa ni ada yang berkaitan kita dengan Allah, dan ada berkaitan kita dengan makhluk. Yang mana berkaitan kita dengan makhluk, tidak dapat tidak. Bila berkaitan dengan makhluk, kita kena tunaikan dengan makhluk. Contohnya kita ambil hak orang lain, kita mengkhianati barang orang lain, kita ambil hak orang lain, maka sebelum kita nak bertaubat, pastikan kita selesaikan dulu dengan orang lain. Hak barang orang tu kita selesai belaka. Dengan Allah Ta'ala pun begitu juga. Kita kena selesaikan dengan Allah, dan kita bertaubat kepada Allah. Kalau kita tinggalkan semayang, kita wajib mengqadakan segala semayang yang telah kita tinggalkan, untuk kita nak kembali kepada Allah. Selagi mana kita tidak bertaubat, kita belajarlah dengan guru, berapa ramai guru, kita bacalah kitab, berapa banyak kitab kita baca, tapi jiwa kita tidak bertaubat, amalan kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak dicampakkan rasa ketenangan di dalam hati, kerana manusia itu banyak dosa. Ingat, kenapa kita ni dalam keadaan keluh kesah? Kenapa kita seolah-olah masalah kita tidak selesai? Tidak selesai. Apa satu-satu hidup dalam tidak tenang, tidak lain dan tidak bukan, kamu tidak mendapat ketenangan adalah disebabkan dosa yang ada di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, di dalam perbuatan kita, amal ibadat yang bercampur dengan dosa. Ada pun orang-orang yang melakukan amal ibadat tenang bukan saja pada dirinya, bahkan kadang-kadang kita melihat dia pun kita dah jadi tenang. Sebab apa? Sebab di dalam hatinya ada cahaya yang sampai kepada Allah, tidak lain tidak bukan kerana mereka itu adalah ahli taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak dapat tidak, kita hendaklah bertaubat kepada Allah Ta'ala dan mengaku kepada Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa. Kita kena minta ampun kepada Allah Ta'ala barang yang terdahulu, yakni dosa-dosa yang telah kita lakukan dahulu. Semua ada dosa. Di hadapan saya, baik diri saya sendiri pun, semuanya ada melakukan dosa. Ada yang dosa itu diketahui oleh orang, ada yang dosa itu tidak diketahui oleh orang. Dan ada dosa yang berkaitan kita dengan Allah, dan mungkin ada dosa kaitan kita dengan makhluk yang lain, dengan orang lain. Maka selagi mana dosa kita ini kita bawa sehingga berjumpa dengan Allah, kita tidak akan lepas di hadapan Allah, dan di hadapan kita adalah azab api neraka, kecuali kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata, peliharalah daku, peliharakan daku pada barang yang tinggal daripada ajal, yakni peliharalah daripada baki kehidupan kita. Kehidupan kita pastikan dalam keadaan kita melakukan kebajikan, minta pada Allah. Ni hari-hari sisa-sisa kita, baki-baki kehidupan kita, minta Allah Ta'ala pelihara kita, pelihara dalam kebaikan, mati dalam ibadat, ataupun dihabiskan masa-masa kita yang ada ini dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat, kalaulah seseorang itu berumur 40 tahun, tetapi dalam 40 tahun masih lagi lalai kepada Allah, masih lagi lalai kepada Allah Ta'ala, maka apabila sampai 40 tahun tidak beribadat kepada Allah, maka syaitan akan berkumpul mengatakan bahawa ia adalah golongan kita, yakni golongan yang mengikut syaitan kerana tidak melakukan amal ibadat kepada Allah. Waliknya kalau umur 40 tahun tak buat amal ibadat, dia keadaan terus dalam keadaan macam tu, kecuali diizinkan Allah, dibuka hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak dapat tidak,
kita hendaklah sentiasa bertaubat kepada Allah, mengaku kepada Allah Ta'ala dan minta, ya Allah, baki-baki kehidupan kita yang ada hari ini, kita tidak tahu bila kita mati. Jangan sangka kita hidup lama, kita tidak tahu. Ada orang kita rasa nak sihat, macam-macam obat yang dia makan, tetapi akhirnya kembali kepada Allah Ta'ala. Iza jaa ahadakumul maut fala yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun. Apabila sampai saja ajal seseorang daripada kamu, maka Allah Ta'ala tidak mengakhirkan walau satu saat dan tidak mengawalkan walau satu saat. Apabila sampai saja ajar dia, tak kira ada orang umur 40-an, ada orang umur 30-an, ada orang umur 20-an, ada orang umur belas-belasan pun kembali ke rahmatullah sampai masa diambil oleh Allah Ta'ala. Jadi ajar kita yang kita tidak tahu berapa lama ni, hendaklah dihabiskan dengan melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadilah seperti sahabat yang bernama Sa'ad. Beliau ini adalah seorang yang kuat menentang Nabi zaman jahiliyah, lawan sungguh-sungguh Nabi, tetapi akhirnya beriman kepada Allah dan juga Rasul. Akhirnya beriman. Bila beriman, dia pun ikut Nabi, ikut Allah, ikut Rasul, ikut Nabi, barulah dia tahu, dia kata betapa baiknya ajaran Muhammad. Tapi selama ini aku duk lawan Muhammad, selama ini aku duk tentang Muhammad. Lalu dia sangat-sangat menyesal. Sangat-sangat menyesal. Kita kadang-kadang begitulah, terlalu mengikut hawa nafsu. Belajar pun tambah, ibadat pun tambah. Sampai masa Allah Ta'ala beri kesedaran, kita pun sampai dekat majlis ilmu, baru kita rasa, Allah, kalau aku tahu daripada dulu aku belajar, kalau aku tahu dia kata Allah, moleknya aku pergi belajar. Tapi macam mana dah akhir dah. Tapi walau bagaimanapun sahabat Nabi yang akhir ini masuk Islam, umur dia pun dah hampir lanjut dah masuk Islam, dia pun rasa menyesal sangat. Lalu dia kata, kalau aku tahu macam ni, lama dah aku beriman dengan Muhammad. Ajaran Muhammad ni cukup baik, tapi oleh kerana sekarang ni baru sedar, dia pun masuk Islam. Kemudian dia menghabiskan masa beribadat kepada Allah Ta'ala dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya dia mati dalam keadaan hidup selepas beriman hanya beberapa tahun, antara 2 hingga 3 tahun saja. Itu pun alhamdulillah kerana mati dalam keadaan beriman. Lalu Nabi mengatakan bahawa telah perginya seorang lelaki yang soleh yang bernama Sa'ad. Tapi ketahuilah bahawa Sa'ad itu dihimpit kubur. Maknanya dia itu dihimpit kubur. Dalam keadaan mati, ia dihimpit oleh kubur dia. Nabi mengatakan demikian. Sedangkan kematian Sa'ad itu ditangisi oleh para malaikat. Bergegar aras Allah Ta'ala dengan kematian lelaki yang soleh ini, yang banyak melakukan amal ibadat. Tetapi Nabi mengatakan bahawa saat dihimpit kubur. Maka demikianlah kita. Semua kita ini akan dihimpit kubur. Yang membaca pun kena himpit kubur, yang mendengar pun dia himpit kubur. Tetapi setelah dihimpit oleh kubur, lalu datanglah amalan-amalan yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Ta'ala. Itu pun kalau amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebelum kita ini diambil oleh Allah dalam keadaan nyawa kita ada, peluang kita ini hendaklah kita habiskan masa dengan melakukan amal ibadat kepada Allah dan bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan beritahu pada Allah, ya Allah, baki yang ada ini daripada ajal aku ini, tolong peliharalah. Pelihara apa? Pelihara daripada maksiat. Yang kita takut buat amal ibadat, di akhir itu buat maksiat. Ini yang kita takut. Maka minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, peliharalah kita daripada melakukan maksiat terhadap kamu, lebih-lebih selepas kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bahawasanya segala kebajikan sekaliannya dengan tangan engkau, kerana kebaikan di tangan engkau. Kita tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Sabit Allah Ta'ala tak pilih kita tak sapa kita dekat majlis ilmu. Kenapa kita boleh sampai dalam majlis ilmu? Ini pilihan Allah. Saya ni banyak dosa. Betul, kita banyak dosa, tapi Allah Ta'ala pilih.
Allah Ta'ala pilih kita sampai tempat majlis-majlis ilmu untuk kita memperbaiki diri kita, dan kita kena bersyukur walaupun kita banyak dosa, Allah Ta'ala memilih lagi kita. Tandanya Allah Ta'ala amat pengasih, maha penyayang, menyayangi hambanya yang benar-benar ingin kembali kepadanya, ingin bertaubat kepadanya. Maka dia kata, di tanganmu ya Allah segala kebaikan, dan adalah engkau dengan kami amat lemah lembut, yang engkau ya Allah dalam keadaan maha lembut, amat lemah lembut, lagi kasih sayang kepada hambanya, yakni sayang kepada hamba, lemah lembut kepada hambanya yang soleh, kepada hambanya yang meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita tengok hari ini walaupun maksiat begitu banyak, tapi Allah Ta'ala tidak menurunkan bala lagi. Tapi kalau turun bala, saya akan binasalah kita. Kalau nak bandingkan dengan maksiat dengan ibadat hari ni, rasa-rasa maksiat begitu banyak, tetapi nak beritahu oleh kerana rahmat Allah Ta'ala itu banyak. Bila rahmat Allah Ta'ala banyak, katanya Allah Ta'ala turun atas muka dunia ni satu je rahmat dia, dan 9 lagi disembunyikan, diberi di negeri akhirat kelak. Jadi bagi hamba-hambanya yang duduk di atas muka dunia ini, yang ingin bertaubat kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah Ta'ala dengan bersungguh-sungguh, dan yakin, percayalah bahawa Allah Ta'ala amat menyayangi dan lembut kepada hambanya yang ingin kembali kepadanya, bertaubat kepada Allah. Maka engkau berdoa dengan doa ini yang dinamakan doa orang yang kepayahan. Maka doa pula bagi orang yang banyak dosa, ya mujilli azaib umuri azaimil umuri, ya muntaha himmatil mahmumina, ya man idza arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, ahatat bina zunubuna wa anta mazkhuru laha, ya mazkuru likulli shiddatin kuntu adkhiruka li hadhihi sa'ati fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhanku yang membukakan bagi pekerjaan yang besar, wahai Tuhanku yang membuka bagi pekerjaan yang besar, hai kesudahan bagi cita orang yang berduka cita, hai Tuhan yang apabila berkehendak menjadikan sesuatu, maka sesungguhnya berfirman, firman, itu bahasa Arab bermakna dengan firman ia baginya jadi olehmu, maka ada ia, yakni dengan firman Allah Ta'ala kata jadi, maka jadi. Telah meliputi dengan kami dosa kami, ya Allah, kami ini telah banyak melakukan dosa, dan engkau tempat pertaruhan kami, tempat kami serahkan segala amal ibadat kami, tempat kami taruh, tempat kami simpan, ataupun tempat kami serahkan tempat pertaruhan kami, ya Tuhan, tempat pertaruhan bagi tiap-tiap kepayahan adalah kami taruhkan di kau bagi ketika ini, maka taubat olehmu adalah kami taruhkan di kau bagi ketika ini, maka taubat olehmu atasku, bahwasanya engkau amat menerima taubat hambamu lagi amat kasih sayang. Jadi lepas pada tu kita minta pada Allah, wahai Allah Ta'ala yang menguasai segala ataupun yang membuka segala pekerjaan yang besar-besar, maknanya di antara pekerjaan yang besar yakni mengampunkan hamba-hambanya. Yang kita pun pekerjaan yang paling utama dalam kehidupan kita ialah mencari redha Allah. Redha Allah Ta'ala je. Hari ni orang tidak meletakkan keredaan Allah. Jadi kita hidup atas muka dunia, kita beribadat, kita cari makan, minum, kita bekerja dan sebagainya, nak mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tempat kesudahan bagi orang yang berduka cita. Yang tempat kesudahannya kita bagi Allah. Baik kita gembira, baik kita berduka cita, sampai akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita mengatakan Allah Ta'ala berkuasa mengadakan sesuatu. Kalau Allah Ta'ala inginkan adakan sesuatu, nescaya ada. Tidak ada manusia yang boleh menghalang seseorang itu.
Kalau Allah Ta'ala nak beri orang tu orang yang akan bertaubat pada Allah, walau jahat secara mana pun, kalau dia nak bertaubat pada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan menerima taubat dia. Yang paling penting kita bertaubat pada Allah. Dalam hadis dia kata membunuh 100 orang tapi benar-benar bertaubat kepada Allah, lalu dimasukkan ke dalam syurga. Zaman Nabi Musa, seorang yang sangat jahat sungguh, tetapi ketika dia nak mati, dia kata, aku tidak ada yang lain kecuali-Mu ya Allah, ampunkanlah dosaku. Lalu Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Yang paling penting, hamba itu hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kita mengatakan bahawa, ya Allah, aku ini banyak dosa, diliputi dalam kehidupan aku dosa, dan Engkaulah tempat aku bergantung, Engkaulah tempat aku menyerahkan segala amal ibadatku. Maka Engkaulah tempat kembali bagi orang yang melakukan dosa. Bagi tiap-tiap kepayahan adalah kami taruhkan akan dikau. Segala kesusahan kami serahkan kepada kamu. Maka ketika itu, bagi ketika ini, maka taubat olehmu atasku, bahwasanya Engkau amat menerima taubat hamba-Mu. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya Engkau maha menerima taubat hamba. Jadi yang kita kena faham sebanyak mana besar dosa kita. Kalau kita kembali kepada Allah dengan taubat nasuha, Allah Ta'ala akan terima. Sebanyak mana besar dosa kita. Fudail bin Iyad ada seorang ulama tasawuf, beliau adalah perampak satu ketika. Bukan orang-orang biasa perampak. Jadi masa ketika tu dia nak merampak rumah orang, lalu dia masuk dalam rumah orang lebih kurang pukul 3 malam ataupun 1/3 malam, dilewat malam. Tapi ketika dia merampak rumah orang, didapati dalam rumah tadi satu keluarga tengah sembahyang tahajud, tengah sembahyang malam, dan perbuatan tuan rumah tu menginsafkan dia. Kemudian tuan rumah pun baca, bila lagi kamu nak tunduk dengan perintah Allah. Lalu dia faham ayat tadi, dia pun merasa menyesal. Aku ni malam-malam nak buat jahat ke orang, sedangkan ahli keluarga ini tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan dia tengok ahli keluarga tadi beribadat pada Allah, dia rasa sesal dalam hati dia. Lalu dia terjun daripada rumah tadi, tak jadi merampak. Lalu dia tinggalkan kampung halaman dan dia bertaubat kepada Allah, lalu menjadi seorang ulama tasawuf yang saleh. Dia mengatakan bahawa kalau kamu tak mampu buat dua perkara ini, bermakna kamu ada melakukan dosa besar. Apa kata Fudail bin Iyad? Dua perkara ni kalau kita tak mampu nak buat, kita ada dosa besar, tak lepas kita di hadapan Allah. Mengapa? Yang pertama, tak mampu sembahyang malam. Yang kedua, tidak mampu sembahyang sunat di siang hari. Mana kita nak letak kehebatan kita? Mana kita berasa ibadat kita okey dah, bagus dah hari ni. Kata Fudail bin Iyad, kalau kamu tak mampu buat perkara ini, ketahuilah di diri kamu ada meliputi dosa besar. Lepas tu kita bertaubat pada Allah, kita kena mengaku, ya Allah, diri aku ni diliputi dosa besar. Kadang-kadang kita rasa tak sedar, di antara dosa dah kita rasa aman dah, kita rasa baik dah kita dengan Allah. Sedangkan kita banyak melakukan dosa. Satu hari, berapa hari kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Banyak mana kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kadang-kadang Allah Ta'ala panggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tak hiraukan panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pun kita rasa ibadat kita comel dah. Kalau mati pun masuk syurga. Ibadat aku buat banyak dah, aku pergi dengar banyak pahala, baca Quran banyak pahala, puasa banyak pahala, berzikir banyak pahala. Kita rasa macam tu, sedangkan dalam diri kita ada dosa besar. Dalam waktu yang sama kita tak bertaubat pun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak bertaubat. Kata Hasanul Basri kepada Utbatul Ghulam, ketika Utbatul Ghulam ini bertanya tentang dosa besar yang telah dia lakukan. Lalu kata Hasanul Basri, kata, wahai pemuda, kalau kamu buat dosa macam Utbatul Ghulam pun, ataupun kamu buat dosa sebanyak mana pun, tetapi apabila kamu ni benar-benar ikhlas kepada Allah, nak bertaubat pada Allah, Allah Ta'ala akan ampun, walaupun seberat mana dosa, walaupun sebesar mana dosa yang telah kita lakukan. Jadi kita khabar pada Allah, ya Allah, aku nak kembali kepada kamu, dan sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha menerima taubat hambanya. Maka amat binasalah kalau orang tu sebelum dia mati, dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Pernahkah kita sembahyang sunat taubat? Pernahkah kita mengadu di hadapan Allah? Pernahkah kita yakin betul-betul nak bertaubat pada Allah? Pernahkah kita berazam di dalam hati kita nak meninggalkan segala dosa yang telah kita lakukan? Dan pernahkah kita mencela diri kita di hadapan Allah, merasa hina? Dan pernahkah air mata kita ni mengalir disebabkan merasa insaf di atas dosa yang telah kita lakukan? Kalau tidak pernah, hidup kita bergelumang dengan dosa dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini kemudian banyakkanlah menangis dan hina diri. Dan hina diri ketika tu, kalau boleh duduk depan sejadah tu malam tu menangis, kalau boleh sampai ke pagi. Sehingga kan tak awak nak bangun dah. Sebab rasa lemah, rasa malu sangat, rasa sangat hina. Bila sangat hina, rasa tak mampu nak bangun dah. Dan ketika tu hanya bercucuran air mata, menyesal di atas dosa yang telah kita lakukan. Bayangkanlah Rabiatul Adawiyah, setiap kali dia sembahyang, pasti sejadah dia akan basah. Kerana menangis, kerana merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rabiatul Adawiyah adalah seorang wanita yang kuat ibadat kepada Allah, tapi masih lagi banyak menangis. Kerana semakin kuat amal ibadat, merasakan semakin banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca lagi, ya man la yasghiluhu sam'un an sam'in wa ya man la yughallituhu taghlituhu kasratul masail wa ya man la yabramuhu ilhaju mulhina azikna bi raddi afwika wa halawata maghfiratika innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang yang tiada membimbangkan dia dengannya, maknanya wahai Allah Ta'ala yang tidak disibukkan dengan pendengaran. Macam-macam suara yang kita sebut hari ini semua didengar oleh Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu maha mendengar. Maka wahai Allah Ta'ala yang tidak sibuk ataupun tidak keliru dengan banyaknya pendengaran, banyaknya suara, dan wahai orang yang tiada menyalahi akan dia oleh banyak yang meminta. Wahai Allah Ta'ala yang tidak merasa susah dengan ramainya yang meminta. Ramai yang meminta tidak rasa keliru, tidak merasa susah. Ramai orang yang meminta dengannya. Kita ni kalau orang ramai sangat minta dengan kita, serabut kepala juga. Kena 30-40 orang nak ni ustaz nak ni sakit kepala, pesang gitu je. Pesang gitu. Tapi Allah Ta'ala dia kata, wahai Allah yang banyak hamba meminta kepadanya, yang tidak menyalahi akan dia oleh banyak yang minta. Dan wahai orang yang tiada menjemu bersungguh-sungguh, orang yang berulang-ulang minta, rasakan kami sejak maafmu dan juga manis ampunmu, bahawasanya engkau atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Jadi dia kata, wahai yang tidak diberati dengan banyak orang-orang yang meminta. Maknanya orang-orang yang meminta banyak-banyak, tapi Allah Ta'ala tidak berat. Wahai orang yang melepaskan hajat orang-orang yang berhajat, dan sesungguhnya kami memohon kepadamu keampunan dan juga kemanisan keampunan daripadamu. Kita ni kalau Allah Ta'ala ampunkan kita, rasa manis kita. Rasa manis macam mana? Rasa manis dalam ibadat. Bila Allah Ta'ala ampun, lalu merasa ringan tubuh kita. Kalau kita bertaubat pada Allah, lepas kita buat macam ni, kita menangi malam-malam, sehari, 2 hari, 3 hari kita buat sama, insya-Allah lepas pada tu kita rasa ringan saja nak buat amal ibadat, mudah saja nak sembahyang. Rasa cepat pula nak melakukan amal ibadat pada Allah. Sampai satu peringkat rasa lazat pula bertaubat pada Allah. Tidak ada orang yang tidak ada yang cukup nikmat bercakap kecuali bercakap dengan Allah. Tidak ada nikmat yang munajat kecuali munajat dengan Allah. Munajat ni berbisik-bisik. Kalau anak-anak muda ke, kalau dia cakap dengan orang hak dia kasih pakai telefon sejam 2 jam pun tak apa. Rasa manis, rasa lazat. Maka Allah Ta'ala lebih pada tu sebenarnya.
Maka kalau kita munajat tiap-tiap malam minta pada Allah Ta'ala, akhir sekali minta rasa manis. Rasa manis beribadat kepada Allah Ta'ala. Tetapi terlebih dahulu minta ampunlah, kerana Allah Ta'ala berkuasa di atas segala sesuatu. Allah Ta'ala berkuasa nak mengampunkan dosa hamba-Nya, dan tidak ada makhluk yang boleh mengampunkan dosa makhluk yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tempat kita kembali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian dia kata, kemudian selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyakkan selawat lepas munajat, menangis kita sebelum pada habis dah, kita merayu habis pada Allah Taala. Merayu habis-habis pada Allah Taala. Kemudian kita selawatlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi ini memang layaklah kita ini mengingati dia, kerana Nabi adalah seorang manusia yang banyak mengalirkan air mata kepada umat dia. Manusia yang banyak mengalirkan air mata kepada umat dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikit-sikit tanya umat dia, teringat pada umat menangis, teringat pada umat menangis. Ketika Allah Ta'ala cerita, ya Muhammad, aku nak cerita kepada kamu mengenai ada seorang pemuda Bani Israel, dia bagus buat amal ibadat, dia berjihad, angkat senjata 1000 tahun. 1000 tahun angkat senjata, dia ni banyak pahala, dia beribadat pada Allah. Lalu Allah Ta'ala cerita kisah seorang pemuda yang memikul senjata 1000 tahun. Bukan 1000 tahun, 1000 bulan. 1000 bulan. Kenapa ni? Berjihad pada jalan Allah. Itu bahagian apa? Bahagian pikul senjata, berjihad pada jalan Allah, banyak pahala. Lalu Allah Ta'ala cerita pada Nabi sedih. Ketika itu Nabi sedih. Lalu Allah Ta'ala tanya, ya Muhammad, kenapa kamu bersedih? Kenapa kamu bersedih? Allah Ta'ala bertanya pada Rasulullah dalam keadaan Allah Ta'ala maha mengetahui. Ya Muhammad, kenapa kamu bersedih? Aku ceritakan tentang pemuda Bani Israel yang mereka itu 1000 tahun berjihad pada Allah. Lalu Nabi mengatakan, ya Allah, umat aku umur dia pendek, tak sampai 1000 tahun. 1000 tahun bagi pikul senjata, belum lagi beribadat yang lain. Jadi umur umat aku ini pendek. Umat aku ini pendek. Jadi dosa dia banyak, pahala dia kurang. Macam manalah umat aku nak dapat pahala macam pemuda tadi yang banyaknya pahala, sedangkan umat aku umur pendek, dosa dia banyak. Kemudian dosa dia benar, dosa yang banyak ni lah nak menghadapmu ya Allah. Jadi Nabi mengadu pada Allah mengenai umat dia. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wahai Muhammad, mu tahu tak malam qadar? Lalu diceritakan malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu baru Nabi gembira. Begitu juga ketika Nabi nak wafat. Nabi panggil malaikat Jibril. Nabi kata, ya Jibril, kenapa menghilangkan diri selama ini? Sebelum Nabi nak wafat, Nabi tak jumpa malaikat Jibril 2-3 hari. Lalu malaikat Jibril kata, aku tidak sampai hati melihat kamu. Lalulah Nabi kata, ya Jibril, tolong gembirakan aku. Lalu malaikat Jibril kata, ya Muhammad, kamu ini akan dimasukkan ke dalam syurga. Kamu ini akan mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah. Kamu ini termasuk golongan adalah hamba Allah Ta'ala yang paling mulia. Lalu malaikat menceritakan kedudukan Nabi di dalam syurga. Nabi kata, bukan itu yang aku kehendaki. Lalu malaikat Jibril kata, ya Muhammad, kamu ingin apa lagi? Aku inginkan bahawa umat aku, adakah mereka itu boleh masuk syurga ataupun tidak. Lalulah malaikat Jibril kata, umatmu ada di kalangan mereka. Yang masuk di dalam syurga, katanya malaikat Jibril. Lalulah Nabi gembira apabila dapat tahu bahawa ada umatnya yang akan masuk di dalam syurga. Maka kita memanglah selayaknya sentiasa mengingati Nabi, kerana Nabi banyak mengingati kita, terutama kaum muslimat, kerana Nabi adalah manusia yang banyak menangis mengingatkan kaum muslimat. Dan Nabi selalu mengatakan bahawa ketika aku dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala, aku melihat kaum wanita yang banyak di dalam neraka.
Sebab itulah Nabi banyak menangis siang malam menangis ingat kepada kaum muslimat. Jadi kadang-kadang kita merasa sedih apabila melihat kaum muslimat yang tidak mendedahkan aurat, tidak menutup aurat. Terfikir kita tergamuk kamu menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Nabi sentiasa mengingati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak beritahu selawat atas Nabi SAW, banyakkan selawat atas Nabi. Dan juga atas keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat atas keluarga Nabi. Ali itu maknanya keluarga Nabi. Dan juga minta ampun bagi segala mukmini wal mukminat. Dan kita minta ampun. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat. Jadi kita minta ampun bagi orang mukminin dan juga mukminat sekaliannya. Kemudian maka engkau kembali taat akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta ampun atas diri kita, kemudian kita selawat atas Nabi, keluarga Nabi, dan kita minta ampun sekalian kepada orang mukminin dan mukminat, termasuk jiran tetangga kita, termasuk penduduk kampung kita, termasuk orang yang berada dengan kita, termasuk orang yang kita kasihi. Hendaklah kita berdoa kepada mereka supaya mereka semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni mengadu betul-betul pada Allah. Kalau boleh biar duduk 2-3 jam pun tak apalah. Ceritalah selagi mana kita ingat kejahatan kita, cerita di hadapan Allah, kemudian berbisiklah, munajatlah pada Allah, menangislah, barulah kita dipanggil orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata kembali kepada taat akan Allah Ta'ala. Lepas pada tu tanam dalam jiwa kita akan terus melakukan amal ibadat. Yang dahulu tak semayang, teruskan semayang. Betul. Kalau yang tak semayang, yang tak pandai baca Quran, pergi mengaji, belajar Quran. Kemudian yang meninggalkan puasa, terus qada puasa. Yang mana-mana ada melakukan kesilapan dengan orang, minta maaf pada orang. Orang tadi kalau tak mampu nak minta maaf, doakan kebaikan kepada orang yang kita buat jahat pada dia, yang kita buat salah pada dia. Minta ampun betul-betul kepada Allah. Kata muallif radhiyallahu anhu, kata pengarang radhiyallahu anhu, apabila engkau perbuat segala perkara ini, kalau kita dah buat perkara ini, maka adalah engkau sebenarnya telah taubat nasuha, barulah kamu dipanggil taubat nasuha. Jadi selama ni kita sebut taubat, tapi macam mana cara taubat nasuha? Inilah yang diajar oleh Al-Imam Ghazali. Maka dia kata di sini, dan sebenarnya telah keluarlah engkau daripada dosa. Maka telah keluarlah engkau daripada dosa. Suci kamu seperti hari diperanak oleh ibumu. Maka kita keluar. Ketika itu sudah tidak ada dosa lagi setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lepas kita menangis bersungguh-sungguh di hadapan Allah, dan memang dalam hati kita ada menyesal. Kalau tidak ada menyesal, itu bukan dipanggil taubat. Tapi macam mana kalau kita nak tahu kita ni betul-betul orang yang bertaubat? Yang pertama, kita dapat tinggalkan kawan-kawan yang melalaikan kita. Kalau kita betul-betul bertaubat, kita dapat tinggalkan. Yang kedua, kita pergi belajar ilmu agama. Kalau kita taubat, lepas taubat duduk rumah tak belajar ilmu agama, itu bukan lagi orang yang bertaubat. Kita belajar ilmu agama, lalu dalam jiwa kita rasa nak belajar, lalu rasa menyesal, rasa kejahilan. Selama ni kita tak rasa jahil pun kita. Yang tak bagi belajar ni kadang-kadang dia berasa dia pandai, dia tak berasa jahil. Lalu kita berasa kita jahil. Allah, macam mana sembahyang aku, macam mana ibadat aku, macam mana. Jadi rasa kejahilan dia, lalu nak belajar. Yang ketiga, bertambah ibadat dia. Kalau dahulu dia semayang, kemudian tak semayang, ataupun tak semayang tapi hari ni dah semayang dah. Dah semayang. Ini tanda dia taubat dia sudah diterima oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, dicampakkan rasa tenang dalam hati. Lepas rasa taubat ni rasa tenang sikit jiwa. Kalau banding dulu rasa keluh kesah juga. Tak tahu ke apa, tapi rasa keluh kesah, rasa tak tenteram hati. Tak tenteram hati sebab dosa. Tetapi apabila kita dah bertaubat, gugur segala dosa-dosa, lalu hati menjadi tenang saja. Ketika itu hati pun rasa tenang saja. Tenang saja. Yang kelima, kita boleh menjaga anggota-anggota kita daripada buat maksiat.
Jadi kita boleh tinggalkan maksiat. Maksiat ni bukan senang nak tinggal. Payah orang nak tinggalkan maksiat. Tapi kalau kita betul-betul bertaubat pada Allah, kita ni jadi mudah nak meninggalkan maksiat. Jadi mari saja Allah Ta'ala campurkan dalam hati, rasa tambah ke maksiat. Dulu kau kalau dengar lagu-lagu Allah rasa suka sangat, tapi ni rasa benci sangat. Rasa benci, bahkan rasa nak marah macam-macam bila ada maksiat dekat ada keliling kita. Ini di antara tanda orang tu nak bertaubat pada Allah. Kemudian hati dia banyak ingat ke akhirat dah, lalu tak banyak ingat. Lalu bangun tidur, siapa tahun baru, sorak tahun baru. Begitu je kehidupan. Tetapi akhir ni berasa teringat ke akhirat. Mari duk fikir macam mana aku nak menghadap Allah, macam mana menghadap Allah. Kali aku mati apalah amalan yang aku nak bawa. Duk fikir macam tu. Ini tandanya orang itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada keadaan macam ni, teruskan melakukan amal ibadat dan jangan lalai kita daripada Allah Ta'ala. Kata pengarang kitab kita ini, inilah dia orang yang bertaubat kalau kita buat macam ni. Jadi selama ni kita rasa kita bertaubat, pernahkah menangis di hadapan Allah? Kalau kita rasa, pernahkah kita cela diri kita di hadapan Allah? Pernahkah kita sujud tersungkur ataupun siapa tak boleh nak bangun, ataupun rasa letih sungguh, rasa letih dengan sebab dosa yang kita lakukan? Pernahkah kita akad tangan dalam keadaan bercucuran air mata, berasa darah, lepas tu menceritakan dosa kita di hadapan Allah? Pernah tak kita sebut satu persatu dosa kita di hadapan Allah? Kalau belum pernah, bermakna belum lagi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jalan kita nak sampai pada Allah Taala. Jadi jalan yang pertama, jalan taubat. Masuk pintu taubat dulu. Kalau tak masuk pintu taubat, kita berjalan-jalan tak masuk pintu, sesat barat kita. Tak sampai kita pada Allah Ta'ala kecuali kita lalu dalam keadaan jalan taubat. Maka dia kata adalah engkau sebenarnya orang yang betul-betul taubat nasuha, maka kamu ketika itu sudah menjadi suci. Kamalla zambalah, seperti orang yang sudah tidak ada dosa. Seperti macam mana orang tidak ada dosa? Seperti hari diperanak oleh ibumu, seperti kamu keluar daripada perut ibumu dalam keadaan tidak ada dosa, dan telah kasih akan kamu Allah Azza wa Jalla, dan Allah Ta'ala kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala kasih kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Kalau kita orang yang bertaubat pada Allah, Allah Ta'ala kasih pada kita. Jangan nampak kasih. Kita kadang-kadang nampak kasih, tengok Allah Ta'ala beri rezeki. Kita sihat, kita ada harta, kita nak apa saja kita boleh, kita beri sihat, lalu kita sangka Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala kasih. Ingat, Allah Ta'ala kasih kepada hamba dia dengan Allah Ta'ala beri ujian, dan Allah Ta'ala kasih kepada hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan memberi akan dikau daripada pahala. Bahkan Allah Ta'ala beri pahala kepada kamu dan balas, dan Allah Ta'ala balas, dan diturunkan atasmu daripada rahmat, dan Allah Ta'ala turunkan rahmat kasih sayang kepada kita, dan berkata barang yang tiada meliputi dengan dia sifat, yakni peri oleh yang memperikan, dan jadikan kamu sentosa dan kelepasan, dan lepaslah engkau daripada perbekalan maksiat. Dan juga balanya di dalam dunia dan akhirat telah engkau putuskan akan aqabah ini. Jadi nak beritahu ketika itu Allah Ta'ala kasih, dan Allah Ta'ala kasih kepada kita. Allah Ta'ala meliputi kepada kita rahmat. Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita, sehinggalah kita duduk dalam keadaan sentosa, aman, rasa kelapar, lepas kita rasa lapar, dan dijauhkan kita daripada maksiat. Kalau kita benar-benar bertaubat, tak buat dah kita maksiat. Tak buat kita bertaubat, tak maksiat, dan kita bertaubat pada Allah. Dan taubat hendaklah bersungguh-sungguh. Bayangkanlah sahabat Nabi, kalau tak silap namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah ni dia ada buat silap sikit dengan Nabi, lalu dia bertaubat. Dia bertaubat siang malam menangis tiap-tiap hari. Allah Ta'ala tak terima selalu. Ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi kadang-kadang macam Ubay Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik kerana tak sempat pergi perang je. Bukan tak pergi perang, pergi berperang, tapi tidak sempat.
Dan beberapa sahabat lain kalau tak silap termasuk dengan Abu Lubabah. Jadi nak beritahu Ka'ab bin Malik 40 hari menangis tak berhenti. Sehari 2 hari menangis tak turun lagi ayat taubat diterima. Ni sahabat Nabi bukan kita. Sahabat Nabi yang menjauhkan maksiat dah, yang duduk bersama dengan Nabi, yang sentiasa sebut nama Allah. Lalu 40 hari menangis siang malam, siang malam, siang malam. 40 hari tu tak turun lagi ayat taubat dia diterima. Kemudian selang beberapa hari pula, lebih pada 40 hari, boleh jadi sampai pada 60 hari baru turun ayat. Nabi baca taubat sahabat aku itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersungguh-sungguh ada seorang sahabat Nabi ikat tali, dia ikat tubuh dia dekat tiang. Dia ikat. Kemudian dia suruh anak dia buka ketika dia nak makan, ketika dia nak semayang. Ketika dia nak pergi tandas, itu saja. Lepas tu dia suruh ikat. Dia kata inilah tanda dia bertaubat pada Allah, dia mengaku bersalah. Lalu begitulah tiap-tiap hari sehingga Allah Ta'ala turun ayat taubat dia diterima. Lalu orang lain nak buka, dia tambah, dia kata aku tidak akan lari daripada tempat ini sehinggalah Rasulullah sendiri yang membuka tali dia. Sehinggalah Rasulullah datang, Rasulullah membuka tali ikatan dia. Yang menunjukkan bahawa dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebelum kita nak menuju pada Allah, nak melakukan amal ibadat pada Allah, inilah ibu dia. Ibu dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selama ni kita tak bertaubat. Bila kita tak bertaubat, kita semayang tak jadi apa kadang-kadang. Tula saja. Orang Terengganu kata tula, maknanya sama saja. Semayang pun tak semayang, semayang daripada dulu sampai sekarang sama saja. Tidak merasa kemanisan. Nak rasa manis macam mana, dosa tak gugur dalam hati kita. Nak gugur hati dan nak gugur dosa ni macam mana? Bayangkanlah bila kita buat satu dosa, satu titik hitam dalam hati kita. Satu titik hitam. Jadi kalau dalam hati kita, jadi bila kita buat dosa-dosa hitam, titik hitam kau banyak-banyaknya, hati kita akhir kali hati kita jadi gelap. Hati kita jadi gelap. Kalau ada cahaya sikit-sikit adalah, kita pun dengar lah, tapi dengar cahaya tak boleh nak temu dalam hati kita sebab gelap lagi. Maka cahaya tu macam mana? Kita kena bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita. Gelas yang kotor, gelas kotor, letak air apa-apa kotor belaka. Jadi nak buat macam mana? Bukan salah air tu bersih dah. Lalu kita bersihkan gelas tadi, biar berkelap betul-betul gelas. Lalu letak air apa-apa pun bersih. Jadi dengan banyak cara, cara pembersihan, dengan cara berzikir, dengan cara bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lalu Imam Ghazali menyarankan kepada kita untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala ini, hendaklah kita melalui jalan taubat dan putuskan kita bertaubat kepada Allah. Jadi saya menyeru kepada muslimat sekalian, kita hendaklah bersedia bertaubat pada Allah, minta pada Allah Ta'ala, cari satu masa yang khusus, ataupun kita mari fikir nawaan terhadap dosa kita cadang nak semayang malam Jumaat ni, kita nak bangun dengan Allah ke, tak kira malam apa-apa ke, ataupun malam ni maka siang hari tu kita mandi betul-betul, malam tu kita pun munajat dengan Allah Ta'ala, duduk seorang diri pada Allah, istighfar banyak-banyak, semayanglah 4 rakaat mengikut Imam Al-Ghazali. Boleh buat 4 rakaat sekaligus ataupun 2 rakaat. Lepas daripada semayang, ketika sujud yang terakhir tu, kita banyak-banyakkan berdoa ketika dalam sujud. Kalau boleh menangis dah. Boleh, tak ada masalah. 2 rakaat pun tak apa. Tapi kalau Imam Ghazali mencadangkan 4 rakaat. Jadi siang pun boleh. Siang boleh, malam pun boleh. Jadi bila kita sebut pada waktu malam, saya kira kita buat 4 rakaat. Dia bukan masalah 2, 4, masalah buat saja. Kadang-kadang kita bahas 2, 4 buat tak jadi apa. Yang paling penting kita buat dulu. Jadi kita semayang 2 rakaat, lepas tu 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Ketika sujud yang terakhir tu, kalau boleh kita banyakkan berdoa. Kalau boleh menangis ketika tu tak apa dah. Tapi kalau tak boleh lagi, lepas pada kita beri salam, istighfar sikit banyak-banyak, kemudian kita pun munajat pada Allah. Bacalah doa ini, tak pandai ikut Arab pun ambil ikut Melayu.
Ya Allah, tidak malu ke? Wahai jiwa aku ni, tidak malu ke kamu di hadapan Allah? Beritahu pada Allah, ya Allah, aku hamba-Mu yang banyak dosa hari ini datang kepadamu. Engkau lah Tuhan yang Allah Ta'ala kehendaki sesuatu, maka jadilah ia dengan kehendak kamu. Maka Engkau lah Tuhan yang mengampunkan dosa. Lalu kita minta pada Allah Ta'ala, kemudian kita minta Allah Ta'ala ampunkan tu, dan peliharalah ajar baki daripada kehidupan kita dengan melakukan kebaikan. Kemudian kita pun minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala terimakan taubat, doa pada Allah. Lepas daripada tu, celalah diri kita, sebut nama kita. Kalau boleh sampai berguling atas tanah, atas tempat sejadah, sampai terbaring kita. Dan kalau boleh keluar air mata banyak pun keluar air mata banyak-banyak. Buat apa? Kita menangis depan Allah. Kita menangis kerana Allah. Dah banyak dah kita menangis. Hilang piti menangis, kereta rosak menangis, orang curi kereta menangis. Itu menangis itu tidak dipandang oleh Allah. Ya Allah Ta'ala tengok menangis kerana kita rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hari ni kita tak mau menangis tu hak lain, kita nak menangis kerana Allah Ta'ala. Maka biar aku menangis tu, habis pada tu kita azam dalam hati kita, aku berjanji dalam diri aku ni tidak akan melakukan dosa yang telah dilakukan dahulu. Tambah dah, berazam sungguh-sungguh dalam hati dan tunjuk rasa menyesal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan macam tu. Lepas pada tu istighfar banyak-banyak, selawat atas Nabi banyak-banyak. Mulai pada hari tu dan seterusnya, tambahlah amal ibadat. Tambah ibadat. Jadi kalau boleh, tak semestinya kita taubat sekali je. Kalau saya sebut tadi sahabat Nabi berapa kali bertaubat, maka kita begitulah tiap-tiap hari. Kalau kita boleh buat tiap-tiap hari, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala akan kasih kita. Kita akan rasa kasih Allah Ta'ala dalam diri kita apabila kita ini menjadi orang yang benar-benar bertaubat. Barulah mudah ilmu kita nak beramal, barulah mudah kita nak istiqamah dalam melakukan amal ibadat. Lalulah kita rasa manis dalam buat amal ibadat. Yang lama ni tak manis, rasa ni rasa payah, rasa berat. Sebab kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam. Kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma ridna ilman nafi'an wa dzukna fahman thayyiba. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iman tidak boleh dibelah bahagikan. Iman itu tidak boleh dibelah bahagikan dengan dijuzuk-juzukkan. Maka sesiapa yang kufur dengan satu rukun daripadanya, berarti kufur dengan semuanya. Ataupun kufur dengan beberapa perkara daripada rukunnya juga menjadi kufur. Walaupun kita menyebut rukun-rukun iman itu 6 perkara, kita mesti faham bahawa rukun-rukun iman itu tidak boleh dipisah-pisah dan dipecah-pecahkan di antara satu sama lain. Barang siapa yang menafikan salah satu dari rukun iman, maka semua imannya batal. Begitulah tiap-tiap satu dari rukun iman itu tidak boleh dinafikan. Beriman kepada Allah. Barang siapa yang tidak percaya kepada mana-mana nama Allah ataupun sifat-sifat Allah, maka dia tidak beriman. Barang siapa yang menafikan mana-mana Rasul, seorang saja Rasul yang disebut dalam Quran, maka imannya tidak sah.
Begitulah barang siapa yang menafikan mana-mana malaikat yang disebut namanya dalam Quran dan hadis Nabi SAW, maka imannya tidak sah. Begitulah barang siapa yang tidak percaya kepada mana-mana perkara hari akhirat, maka imannya juga tidak sah. Menunjukkan bahawa iman tidak boleh dibelah bagi. Mestilah beriman dengan Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa, la infisama laha, wallahu sami'un 'alim." Surah Al-Baqarah ayat 256. Maksudnya, maka barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang dengan simpulan yang amat kuat. Surah Al-Baqarah ayat 256. Maknanya, hendaklah beriman kepada Allah dan menolak taghut. Yang dimaksudkan dengan taghut ialah semua perkara yang melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada syaitan, iblis, patung-patung, berhala-berhala, termasuklah juga manusia-manusia yang disifatkan ada sifat ketuhanan kepadanya, maka hendaklah ditolak. Termasuklah mereka yang menganggap hukum-hukum yang lain berhukum Allah adalah lebih baik, termasuk taghut. Termasuklah ahli-ahli nujum yang mengetahui perkara yang akan datang mengikut dakwaan dia, termasuk taghut. Apabila kita beriman kepada Allah, dalam masa yang sama hendaklah menolak segala yang lain daripada Allah. Itulah simpulan tali yang teguh dan kuat, yang disimpulkan di dalam ucapan asyhadu an la ilaha illallah, menafikan ilah yang lain daripada Allah dan hanya mengisbatkan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Mestilah beriman dengan rasul-rasul. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Surah An-Nisa ayat 150 hingga 151. Maksudnya, sesungguhnya mereka yang kufur dengan Allah dan Rasul-Rasulnya dan hendak membeza-bezakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya dan berkata kami mahu beriman kepada sebahagian dari Rasul-Rasul itu dan kami tidak mahu beriman kepada sebahagian yang lain, dan hendak mengambil jalan di antara itu, maka mereka itu ialah sebenar-benar kafir, dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir itu azab yang hina. Ayat ini menegaskan wajib beriman kepada Allah dengan semua perkara yang berkait dengannya. Sekiranya kufur dengan satu saja yang berkait dengan Allah Ta'ala, namanya, sifatnya, hukum hakamnya, bermakna kufur. Begitulah juga wajib beriman dengan semua rasul-rasul. Barang siapa yang menolak seorang rasul saja, maka dia kufur. Yang menolak dengan satu ajaran rasul, maka dia kufur. Jangan pecah-pecahkan iman itu. Hendaklah beriman dengan semuanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن متين ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Riwayat Muslim. Maksudnya, demi Tuhan yang diri Muhammad di dalam kekuasaannya, tidak ada seorang pun dari umat manusia ini, sama ada Yahudi atau Nasrani, yang mendengar akan risalahku, yakni kerasulanku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mati, sedangkan dia tidak beriman dengan Islam yang aku diutuskan membawanya, malaikat menjadilah ia dari ahli neraka. Hadis riwayat Muslim. Menunjukkan bahawa beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wajib ke atas semua manusia, termasuk penganut agama samawi yang telah beriman dengan rasul-rasul yang terdahulu. Walaupun mereka sudah beriman dengan rasul-rasul yang terdahulu, tetapi mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka iman mereka tidak sah, ditolak oleh Allah Taala. Mestilah beriman dengan malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi." Suratul Baqarah ayat 285. Maksudnya, demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Surah Al-Baqarah ayat 285. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal, fa inna Allah aduwwun lil kafirin."